Hari pertama Ramadan di sekitar Ibu Negara mungkin tidak selancar seperti diharapkan apabila berlakunya banjir kilat di beberapa kawasan. Banjir kilat merupakan bencana alam yang tidak asing lagi di Malaysia. Kejadian banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur pada 7 Mac 2022 merupakan peristiwa yang tidak dapat kita lupakan. Keadaan hujan lebat yang turun secara berterusan dalam beberapa jam telah menyebabkan beberapa lokasi di ibu kota dinaiki air sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat. Walaupun tiada kecederaan yang berlaku, namun tragedi ini telah menyebabkan rakyat dan negara mengalami kerugian yang besar. Ribuan kereta yang terletak di parking terbuka dan bawah tanah dalam bangunan di sekitar ibu kota telah ditenggelami banjir. Secara duka citanya, peristiwa yang sama juga berlaku di Dubai baru-baru ini. Kejadian banjir yang melanda di Dubai ini telah menyebabkan operasi di lapangan terbang dan hak perjalanan utama mereka terganggu. Persoalannya, apakah punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat? Jika kita teliti dengan lebih mendalam, terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di Kuala Lumpur pada tahun 2022. Antaranya termasuklah hujan turun secara berterusan dalam beberapa jam telah menyebabkan paras air meningkat. Seterusnya, pembangunan yang pesat menyebabkan terlalu banyak larian air di permukaan tanah kerana kurangnya kawasan telap air sehingga menyebabkan air bertakung di sesuatu kawasan. Bukan itu sahaja, sistem peparitan yang tidak cekap juga menyumbang kepada berlakunya banjir kilat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana longkang dan parit sedia ada adalah cetek dan sempit. Keadaan ini menjadi semakin parah apabila terdapat longgokan sampah sarap telah menyumbat sistem saluran peparitan. Secara tidak langsung, sistem peparitan tidak dapat menampung kuantiti air yang terlalu banyak. Banjir kilat juga berlaku disebabkan oleh penebangan pokok secara berleluasa. Penggunaan hutan untuk tujuan pembangunan secara tidak terkawal telah menyebabkan kadar resapan air menjadi semakin perlahan kerana tanah sudah terpuk air. Bencana alam seperti banjir kilat ini semestinya akan meninggalkan kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Kesan ekonomi dari segi jangka pendek dan jangka panjang tidak dapat dikesampingkan. Keadaan ini akan membawa ke arah kelumpuhan ekonomi sekiranya pihak kerajaan tidak mengorak langkah yang drastik, kerana semua kos penyelenggaraan yang perlu ditanggung dan dibiayai adalah sangat tinggi. Kesan ekonomi jangka pendek adalah seperti kerosakan harta benda dan kemusnahan infrastruktur seperti jalan raya dan jabatan. Manakala bagi kesan ekonomi jangka panjang adalah dari segi sektor pembangunan dan perindustrian, iaitu projek-projek pembangunan terpaksa tergendala dan ditangguhkan. Kesan dari segi kesihatan pula, masyarakat mungkin akan menghidapi penyakit berjangkit seperti malaria, keracunan makanan, demam denggi dan sebagainya. Dan penyakit-penyakit ini kebarangkalian akan membawa maut. Oleh itu, semua pihak wajib menggalas obligasi masing-masing bagi mengatasi masalah ini. Wahai rakyat Malaysia, tepuk dadah, tanya selera.